Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiq bin Muhammad Asam Bukhari, Menteri 052260. Hari ini saya ingin membicarakan tentang tajuk sistem politik Daulah Fatimiyah. Okey, kita pergi kepada pengenalan dia. Okey, pengenalan dia adalah politik Islam adalah merupakan subjek pembincangan yang sangat menarik di sepanjang sejarah Islam. Okey. Politik Islam ni banyak dicorak dengan perbezaan pendapat, perselisihan, keturunan, pertumpahan darah. Tetapi beza pula dengan politik Syiah. Syiah pun ada corak yang tersendiri dalam mentadbir politik untuk memerintah sesebuah wilayah dengan aman dan sejahtera, sama seperti politik Islam. Okey. Setelah berlakunya keruntuhan pada daulah awalnya itu bermula daripada daulah Khalifah Al-Rashidin, lepas itu disambung pula oleh Bani Umayyah dan dituruti juga oleh Bani Abbasiyah dan diteruskan juga oleh Bani Ayyubiyah sehinggalah sampai kepada daulah yang terakhir itu daulah Fatimiyah. Perkara ini atau sebab ini berlaku setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah memimpin Islam dengan berjayanya dengan memberikan banyak kemenangan terhadap agama Islam. Contohnya dalam perang Khandaq, perang Uhud, perang Badar. Lepas tu baginda juga pernah membuat perjanjian damai kepada orang kafir. Okey. Kita pergi kepada seterusnya, iaitu kemunculan dinasti Fatimiyah. Mengikut pemahaman bahawa Daulah Fatimiyah adalah sebuah kerajaan yang berideologi sifat daripada Syiah. Untuk lebih terperinci lagi, boleh dipanggil sebagai Syiah Ismailiyah. Okey. Syiah Ismailiyah bermaksud Syiah yang dipercayai untuk meyakini bahawa Ismail bin Ja'far adalah imam ketujuh. Manakala pula terdapat juga Syiah yang lain, antaranya adalah Syiah Isna Asriyah yang bermaksud meyakini bahawa Musa bin Ja'far imam ketujuh setelah Ja'far Ash-Shadi. Okey. Syiah yang lain, maka cara ini semakin berkembang menyebarkan dalam berbagai aspek. Okey. Akidah Islam yang sebenarnya telah disampaikan oleh Rasulullah adalah berbeza jauh dan menyimpan daripada akidah Ismailiyah. Antara contoh keyakinan ajaran Syiah Ismailiyah adalah mereka meyakini bahawa para imam terjaga daripada perbuatan dosa, malah meyakini bahawa sentiasa mendapat pahala yang berterusan. Okey. Syiah Ismailiyah berbeza jauh dengan nilai-nilai tauhid yang telah diajarkan dalam agama Islam. Okey. Kita pergi kepada kecembalangan sistem politik dinasti Fatimiyah. Daulah Fatimiyah dapat dibuktikan dengan kejayaan khalifah pada masa itu. Antara kejayaan khalifah-khalifah pada masa itu ialah dalam bidang sektor seni, dalam ilmu pengetahuan, bidang ekonomi, sektor pertanian, perdagangan dan industri, dalam bidang keamanan dan perkapalan. Sebagai contoh dalam sistem sektor pertanian, perdagangan maupun industri dalam keamanan, Abu Tamim bin Dawud bergelar Al-Mu'izz berjaya menakluk Mesir dan memindahkan pemerintahan ke Mesir. Kejayaan lain dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, besarnya minat masyarakat dalam ilmu mendapat dukungan penguasa dengan membangunkan Dar Al-Hikmah pada tahun 1005 Masihi dan perguruan tinggi Al-Azhar yang sebelumnya adalah bangunannya adalah berbentuk masjid. Okey. Di sana mengajar ilmu kedoktoran, fiqh, tauhid, al-bayan, bahasa Arab, mantik dan ilmu sebagainya. Okey. Mesir juga mengalami kemakmuran ekonomi dan mengulungi Iraq dan daerah-daerah lainnya. Okey.
Di segi pertanian, dinasti Fatimiyah juga mengalami peningkatan. Okey. Keberhasilan pada masa itu juga kepada dua sektor. Yang pertama, daerah pinggiran sungai Nil, tempat-tempat yang telah ditengah oleh pemerintah untuk dijadikan tanah pertanian. Okey. Sungai Nil merupakan sumber utama orang-orang Mesir. Sungai ini menyalurkan air untuk minum, untuk ternak binatang, untuk pengairan tanaman mereka. Contohnya mereka menanam, contohnya mereka membina satu batas untuk mengelak daripada banjir, dan mereka memberi waktu untuk mencucuk tanam antara musim dingin, musim panas. Okey, pada musim panas mereka air sungai ni mula surut, dan maka air tersebut mengalirkan ke sawah, ladang, dan mereka juga menanam padi, tebu, tembikar, anggur, jeruk dan lain-lain pada ketika itu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarah Aiman bin Syafruddin, nombor metrik 052267. Jadi saya akan sambung apa yang kawan saya Syahir bentang. Dinasti Fatimiyah ada semua sekali ada 14 orang khalifah. 14 orang. Apa saya skip ni nanti ni 14 orang ni. Lepas tu sistem politik dinasti Fatimiyah diorang ni agak sistem politik diorang ni imam ni, para imam dinasti Fatimiyah ni diorang anggap sebagai penyemaan Allah di bumi. Mereka menjadikan imam sebagai tempat rujukan utama dalam syariat dan orang paling dalam ilmunya. Lepas tu dalam sistem politik ni wazir-wazir Tanfiz dan Tafwid ada dua. Tanfiz dengan Tafwid. Lepas tu menteri wazir khalifah dianggap dibagi kepada dua kelompok. Kelompok tentera dengan kelompok awam. Kelompok awam. Kelompok tenteranya di antaranya tentera yang lepas tu yang kawal perang, pengawal rumah tangga khalifah. Lepas tu ada yang semua permasalahan yang berkaitan keamanan. Dia bahagikan lah. Yang jaga rumah khalifah, pasal keamanan. Lepas tu yang tukar perang. Lepas tu yang kelompok orang awam ni, Kadi. Kadi ni fungsi dia sebagai hakim dan direktur percetakan wang. Lepas tu ketua dakwah yang memimpin Darul Hikmah. Lepas tu inspektor pasar yang membilangi bazar, jalan dan pengawasan timbangan. Lepas tu bendaharaan negara yang membidangi Baitul Mal. Lepas tu wakil kepala urusan rumah tangga khalifah. Qori yang membaca Quran sebagai khalifah kapan saja yang diperlukan. Terindun pula. Faktor yang mempengaruhi kemajuan dinasti Fatimiyah faktor dia sebab Fatimiyah membuat kondisi sosial Afrika Utara yang memanas. Maksud dia apalah macam ni lah. Sebab dinasti Fatimiyah ni dia ada ekonomi yang stabil tau. Dia ada perdagangan yang maju, pertanian yang subur. Tempat dia tu subur. Memang tempat yang subur. Dia orang bertani tepi Sungai Nil. Nak kata tempat dia subur, perdagangan dia maju. Perdagangan dia orang Islam ke, orang bukan Islam ke, semua dia berdagang. Dinasti ni. Tak tahu dia maju. Lepas tu dia orang maju ni kerana sistem pemerintahan itu sendiri. Tengok pemerintahan dia lah, politik dia macam mana. Sebab tu dia maju. Dia ada yang bahagian tentera. Bahagian tentera dia pun dah bagus. Lepas tu bazar tu pun dia jaga. Lepas tu dia boleh lebarkan pemerintahan dia ni, boleh lebarkan kekuasaan dia dekat dengan menakluk Alexandria.
kota lain macam Malta, Syria, Sardinia, Korsika. Lepas tu, tapi kita tak tahu apa sebab Allah. Apa sebab kemunduran dinasti Fatimiyah ni? Dinasti Fatimiyah dia ni Al-Hakim ni dalam dinasti ni memerintah dengan tangan besi. Maksudnya dia gunakan kekerasan sikit. Guna kekerasan, kekejaman bagi membuat dirinya berani, bagi dia berani lah. Dia melakukan pembunuhan beberapa orang wazinnya, menghancurkan beberapa gereja Kristen termasuk tempat suci orang Kristen, iaitu gereja yang didalami terhadap kuburan suci umat Kristian. Nampak kan kekerasan dia? Dia kalau Kristen tu dia punya gereja pun dah hancurkan kan. Betul. Kristen lepas tu diorang ni ahli sikap dia matang. Lepas tu khalifah ni sewenang-wenangnya keras, sikapnya cenderung dipengaruhi hawa nafsu, sikap benci terhadap orang Mesir sendiri dan bertindak sewenang yang menandakan mereka yang merampas harta nyawa. Dia rampas harta nyawa orang tu, dia tak suka orang Mesir. Lepas tu dia merendah-rendahkan orang lain. Ni yang kekurangan dinasti ni, khalifah yang dinasti. Tapi dinasti ni kalau baca pasal dia ni kan, dia ni macam dia ada Syiah, Sunni. Dia lain sikit dengan Islam yang ni. Tapi dalam dinasti ni diorang buat dia buat macam Al-Azhar, yang tempat Universiti Al-Azhar tu. Tapi betul. Lepas tu lepasnya diorang jatuh dinasti lepas tu dia ambil Al-Azhar ni, dia jadikan tempat belajar. Itulah macam mana perkembangan dinasti-dinasti dia biasa mengambil macam itulah. Kesimpulannya, kemajuan terbesar dinasti Fatimiyah adalah dengan menyumbangkan sistem administrasi pemerintahan yang membuatkan kemakmuran. Hal ini demikian pemerintahan dinasti Fatimiyah dipegang oleh seorang khalifah, di mana struktur kepimpinan seperti ini tidak lazim di kalangan kaum Syiah. Terbukti dengan tidak diperlukan model kepimpinan imamah pada dinasti Fatimiyah dengan kebanyakan kaum Syiah. Jadi itu saja daripada saya. Ada kurang, ada salah, apa-apa tegur. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.